Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya akan tunjukkan cara bagaimana kita hendak menggunakan pengatur cabaran Scratch untuk mencari jumlah dua nombor. Okey, jadi seperti mana biasa, pastikan kamu dah bukalah aplikasi Scratch. Okey, dan langkah yang pertama, bila kita nak menulis satu cara mencari jumlah dua nombor. Okey, jadi bila kita nak cari jumlah dua nombor, kita perlukan pemboleh ubah lah. Okey, pemboleh ubah yang sesuai. Okey, kita kena pilih pemboleh ubah yang sesuai sebab kita nak jumlahkan dua nombor. Jadi kita perlukan nama bagi setiap nombor tu. Okey, bagi setiap nombor. Jadi dekat sini kita pergi kepada blok script. Okey, pergi pada data. Kemudian kita pilih pada make a variable sebab kita nak mencipta pemboleh ubah. Okey, katakan pemboleh ubah yang pertama adalah nom1. Okey. Okey, kemudian kita perlukan satu lagi pemboleh ubah iaitu nom2. Okey. Akhir sekali bila kita nak jumlahkan dua nombor ni, jadi kita perlukan pemboleh ubah jumlah. Okey, so kita jumlah, namakan sebagai jumlah. Okay, so sekarang kita dah ada 3 lah pemboleh ubah yang kita perlukan untuk kita tulis atau cara bagi mencari jumlah dua nombor. Okay, sekarang pada ruang skrip ni kita perlukan arahan lah. Okay, kita perlu arahan supaya kita boleh memulakan kita punya atau cara lah. Okay, jadi klik pada event. Okay, dragkan blok yang pertama ini, kita drag saja bawa ke ruang kosong. Okey, kemudian bila kita hendak meminta pengguna untuk mengira jumlah dua nombor, jadi kita akan minta dia untuk memasukkan nombor. Okey, so dekat sini pilih pada sensing. Okey, pilih pada sensing, maksudnya kita akan minta pengguna untuk memasukkan nombor. Okey, so dekat sini kita boleh ubahlah. Okay, daripada what's your name, so kita ubah. Okay, kita minta pengguna untuk masukkan nombor pertama. Sebagai contoh, nombor pertama. Kemudian kita akan tunggulah dia masukkan nombor. Okay, jadi bila pengguna dah masukkan nombor, jadi kita akan terima nombor tersebut. Okay, so kita akan setkan nombor yang dimasukkan dengan nilai yang dimasukkan oleh pengguna lah. So dekat sini kita pergi kepada data, iaitu setkan nombor pertama. Jadi dekat sini kita tukarlah kepada nombor pertama. Setkan nombor pertama yang dimasukkan oleh pengguna dengan jawapan dia. Jawapan kita pilih pada sensing dekat sini, kita ambil answer. Jadi nanti dia akan setkan nombor yang dimasukkan oleh pengguna lah. Kalau katakan pengguna masukkan nombor pertama sebagai 5, so dekat sini answer dia akan jadi 5. Itu baru nombor yang pertama. Sekarang kita pergi kepada nombor yang kedua. Pilih pada ask juga. So dekat sini kita tukarkan jadi masukkan nombor kedua. Dan sama juga macam yang tadi tu. Kalau tadi set nombor yang pertama, so dekat sini kita akan setkan nombor yang kedua. Set nom2 kepada jawapan yang dimasukkan oleh pengguna. So itu baru dia masukkan nombor saja. Baru dia masukkan nombor. Sekarang langkah seterusnya adalah bagaimana kita nak jumlahkan dua nombor. Bila kita nak jumlahkan dua nombor, kita tahulah bahawa kita perlu gunakan operasi matematik. So dekat sini kita pilih pada block operator. Kita kena gunakan block operator, tapi sebelum tu dia memerlukan block operator lah. Jadi bagi membolehkan dua nombor ini dijumlahkan, jadi kita perlukan arahan set. Maksudnya kita akan setkan jumlah. Setkan jumlah kepada, masukkan arahan operator ni, operator tambah. Maksudnya jumlah adalah hasil tambah nombor pertama. Sorry, dekat sini, patutnya dekat sini. Nombor pertama dengan
nombor kedua. So kita tahulah bahawa jumlah adalah hasil tambah nombor pertama dengan nombor kedua. So yang ini kita masukkan dekat dalam kotak ni. Okay. So kita boleh tahulah, okay, jumlah adalah nombor pertama dengan nombor kedua. Nombor pertama yang pengguna masukkan tadi dan nombor yang kedua. Okay, bila kita dah buat dia punya formula dia, sekarang kita nak paparkan. Jadi kita kena paparkan jawapan. Okey, jadi untuk paparkan jawapan, okey, pilih pada block looks ni. Okey, block looks. Okey, then pilih pada say hello. Dekat say hello ni tukarkanlah. Okey, tukarkan nanti kita nak jumlah, maksudnya kita nak paparkan jumlah hasil tambah dua nombor tadi berapa. Okey, so dekat sini maksudnya kita akan joinkan lah. Okay, kita akan joinkan. Kita pilih pada operator, iaitu join. Okay, dekat sini kita masukkan dekat sini. Okay, jumlah dua nombor. Kita nak paparkan jumlah dua nombor. Okay, ialah okay, ialah apa dia? Ialah jumlah. So dia akan panggil balik semula dekat sini. Okay, so kita tukar kat sini. Okay, so kita dah dapatlah dia punya coding dia kan. Okay, dia punya daripada blok atau cara yang kita ambil daripada skrip tadi. Okay, sekarang kita nak uji. Okay, kita nak uji. Okay, so kita tekan pada bendera ni lah, flag ni. Okay, so dia kata dekat sini masukkan nombor pertama. Jadi kita masukkanlah nombor pertama. Katakan nombor pertama saya masukkan 4. Sorry, kat sini saya masukkan 4. Okay, saya tekan enter. Kemudian dia suruh masuk. Okay, bila saya masukkan 4 dan saya tekan enter, automatik dekat ruang ini dia dah paparkan nombor 4 dah. Nombor yang saya masukkan tadi. Okay, sekarang lepas tu dia, selepas nombor 4 dipaparkan, dia suruh masuk ke nombor yang kedua. Jadi saya masukkan 5. Okay, saya tekan 5. Automatik dia masuk 5 dan dia jumlahkan terus dekat sini. Jadi betul lah. Okay, maksudnya hasil tambah dua nombor, iaitu nombor pertama dengan nombor kedua, kita dapat jawapan dia kat sini. Okay, 4 tambah 5, jawapan dia adalah 9. Okay, selesai saja. Atau cara ni kita boleh simpan. Okay, macam mana cara kita nak simpan? Okay, ada dua cara nak simpan, dalam bentuk file ataupun dalam bentuk video. Okay, maksudnya kalau dalam bentuk file, maksudnya awak save as. Okay, save as, kemudian awak simpanlah dekat mana-mana file yang sesuai lah. Okay, kalau macam saya simpan dalam folder saya sendirilah. Okay, itu latihan Scratch. Okay, tingkatan 1. Okay, kemudian katakan saya tambah 2 nombor kan, tambah 2. Okay, nombor. Okay, so apa yang ada dekat sini adalah file dalam bentuk Scratch. Bila saya check bila kita semak balik semula, saya check dekat tempat Explorer dekat Explorer. Tadi saya simpan dekat dalam D dekat dalam file Scratch. Okay, form 1 tadi. Okay, so tadi tambah 2 nombor. Okay, so dekat sini ini adalah dalam bentuk file Scratch. Okay, kalau awak lihat dekat sini, ini dalam bentuk file Scratch. Okay, cara yang lain juga, kita boleh simpan dalam bentuk movie. Maksudnya dalam bentuk movie, maksudnya dia akan hanya paparkan hasil dia sahaja. Okay, jadi saya akan tunjukkan jugalah cara macam mana kita nak save dalam bentuk movie. Okay, okay, so pergi pada file juga. Okay, kemudian okay, saya tutup dululah. Saya tutup dulu, kemudian saya akan run. Okay, saya close dulu, quit. Okay, kemudian saya open balik semula saya punya Scratch. Sebab saya nak record dia punya perjalanan dia punya projek tadi kan. Okay, saya besarkan sikit kejap. Okay. Okay, so saya open lah. Saya buka file saya tadi.
iaitu file tambah 2 nombor. Pada file scratch tambah 2 nombor. Yang ni kan. Okey, dia sama dengan yang tadi kan. Okey, tapi saya boleh ni lah, saya boleh clearkan lah dia punya ni. Okey, contoh saya nak record saya nak record, pergi pada record project video. Okey, record project video. Okey, dekat sini dia akan mula dengan untuk kita mula record, kita kena klik pada start. Okey, and then dia akan mula. Okey, so dekat sini katakan saya tekan pada dia punya flag ni. Okey, dia akan minta nombor pertama. Katakan saya masuk nombor pertama adalah 8. Okey, nombor kedua katakan adalah 9. Okey, bila saya tekan enter, saya dapat 8 tambah 9 adalah 17. Okey, so dekat sini dia dah rakam 22 saat. Okey, bila dah habis saja selesai, saya akan tekan button stop. Okey, maksudnya sekarang saya cuma nak paparkan dia punya output saja. Maksudnya saya nak rakam dia punya output video saja. Okey, so bila dah selesai, kita akan save dan juga download. Dekat sini kita save lah. Okey, tambah 2 nombor, katakan saya letakkan sebagai MV. MV merujuk kepada movie lah. Okey, saya tekan save. So yang file macam ni lah yang saya nak kamu hantar kepada saya. Okey, kalau katakan nak hantar dalam bentuk screenshot, maksudnya awak just screenshot dia punya coding ni. Awak copy dia punya coding ni, awak screenshot, awak hantar pada saya. Okey, itu sebagai dia punya file dia. Okey, tapi dia punya output, saya nak tengok sama ada output awak berjaya ataupun tidak. Jadi awak kena save sebagai project video tadi kan. Record project video. Okey, jadi macam mana kita nak tengok hasil dia? Okey, kita pergi balik semula pada Explorer, carilah dekat mana kita simpan tadi. Ni kan, tambah 2 nombor MV tadi. Okey, bila saya klik, so dekat sini dia cuma paparkan Okey, saya ulang balik semula. Tengok. Okey, so saya ulang balik semula. Kita nak tengok macam mana cara dia, kita boleh tengok dia punya hasil. Okey, contoh nombor pertama saya masukkan adalah 8. Saya masukkan nombor 8. Awak tengok. Okey, dipaparkan kat sini nombor 8. Kemudian saya masukkan nombor 9, nombor kedua. Saya tekan enter, automatik saya dapat terus jawapan. So ini yang saya nak lihat dia punya hasil lah. Ini dia punya hasil, means output daripada program yang awak hasilkan. Okey, nanti jadi nanti untuk latihan seterusnya nanti saya nak kamu hantar dalam 2 bentuk lah. Okey, satu dia punya coding dia. Coding dia maksudnya dalam bentuk pengaturcaraan macam ni lah. Okey, yang kedua awak kena hantar dalam bentuk video ni. Okey, awak just copy nanti. Okey, maksudnya kedua-dua file ni lah. Awak hantar pada saya, awak copy 2 file ni, kemudian hantar pada saya dekat dalam Telegram. Copy lah. Copy sebagai contoh, copy and then awak hantar dekat dalam Telegram. Mana-mana dekat ruang ruang komen. Biasanya saya akan suruh hantar dekat ruang komen kan. Jadi awak pergi dekat ruang komen. Okey, kemudian awak just paste je lah. Kan, awak paste dekat sini. Ataupun awak cari dekat mana awak simpan file tu. Contoh macam ni, tadi saya dah paste. So bila awak dah selesai, awak tekan send. Tapi ni saya tak send lah. Contoh dekat sini saya tak send. Okay, so next time kalau katakan saya minta kamu hantar, means awak boleh hantar ikut cara yang saya terangkan tadi. Okay, so saya rasa itu saja kita punya penerangan bagaimana kita nak menghasilkan atau cara tambah 2 nombor. Okay, langkah yang ni kamu boleh gunakan untuk mengira purata 2 nombor ke, purata 3 nombor dan sebagainya. Okay, itu saja. Terima kasih.